Percanggahan hasil inkues Zara Khairina, saksi ke-17, diary hijau dan misteri barcode. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang cukup berat, cukup sensitif tapi amat penting, iaitu percanggahan keterangan dalam inkues kematian Allahyarham Zara Khairina, khususnya yang melibatkan saksi kanak-kanak ke-17. Dalam sesi live baru-baru ini, aktivis mendedahkan beberapa butiran menarik, termasuk tentang diary berwarna hijau milik Zara serta dakwaan adanya parut barcode di lengan Allahyarham. Tapi, adakah semua keterangan ini selari dengan laporan pakar forensik Dr. Jessie Hugh, saksi pertama inkues? Jom kita telusuri satu persatu supaya kita dapat menilai dengan tenang, bukan dengan emosi, tapi dengan akal dan fakta. Segmen 1. Latar belakang saksi ke-17. Baik, kita mula dengan apa yang didedahkan oleh Shahlan Jufri. Menurut beliau, saksi ke-17, seorang pelajar tingkatan 1, mendakwa bahawa Zara pernah membenarkannya membaca sebuah diary berwarna hijau gelap. Dalam diary itu, katanya, terdapat luahan hati Zara tentang seorang kawannya. Tapi di sinilah timbul persoalan besar. Saksi yang sama mengaku di mahkamah bahawa dia bukan kawan rapat Zara, hanya kawan satu dom. Maka, logiknya, bagaimana seorang kawan biasa boleh diberi izin untuk membaca diary peribadi yang selalunya amat privasi bagi seorang remaja perempuan. Ini bukan tuduhan, tapi satu tanda tanya yang wajar. Sebab bagi ramai antara kita yang pernah duduk asrama, kita tahu nak kongsi biskut pun susah. Apatah lagi kongsi diary. Segmen 2. Isu barcode dan kesan lengan. Saksi ke-17 ini bukan sekadar sebut tentang diari. Dia juga dakwa pernah melihat kesan torehan atau parut yang menyerupai barcode di lengan kiri Zara. Malah katanya, Zara sendiri yang menunjukkan kesan itu semasa mereka berdua berada di tandas asrama. Tapi, di sinilah muncul percanggahan fakta yang besar. Dalam laporan Dr. Jessie Hugh, pakar patologi yang menjalankan bedah siasat ke atas jasad Allahyarham Zara bertarikh 3 September 2025, tiada sebarang rekod tentang parut atau torehan seperti yang disebut saksi ke-17. Dalam laporan forensik itu, Dr. Jessie memaklumkan terdapat lebam dan kecederaan serius pada bahagian pergelangan tangan kiri dan kaki, tapi tiada sebutan tentang torehan atau kesan barcode. Maka, dua sumber rasmi, satu dari saksi kanak-kanak, satu dari pakar forensik, memberikan gambaran yang tidak selari. Dan di sinilah muncul persoalan kritikal. Adakah saksi ke-17 tersilap? Atau adakah sesuatu yang berlaku sebelum kematian yang tidak dapat dikesan selepas tempoh peraputan? Segmen 3, pandangan Peguam Ramsing dan percanggahan dua pihak. Sementara itu, Datuk Ramsing, peguam kepada salah seorang saksi kanak-kanak, turut memberikan kenyataan media. Menurut beliau, saksi ke-17 benar-benar melihat kesan parut yang ditunjukkan oleh Zara. Tapi yang menarik, Ramsing juga sebut bahawa kandungan diari Zara banyak berkait dengan saksi lain yang bakal membeli keterangan kemudian. Jadi mungkin diari itu bukan semata-mata tentang saksi ke-17. Ini menunjukkan bahawa keterangan saksi bukan semata-mata berdiri sendiri, tapi berkait dengan rangkaian saksi lain. Namun bagi pemerhati awam, percanggahan ini tetap wujud. Satu pihak kata nampak parut. Pihak pakar kata tiada. Siapa yang betul? Siapa yang keliru? Itu hanya akan diputuskan oleh mahkamah, bukan oleh kita di ruang media sosial. Segmen 4. Analisis kritikal dan renungan. Bila kita dengar semua ini, jangan cepat menghukum. Dalam mana-mana inkuis, saksi kanak-kanak kadang membawa persepsi yang terbatas. Mereka mungkin bercakap jujur, tapi dari sudut pandang mereka sendiri. Manakala laporan forensik berpaksikan sains dan bukti fizikal. Jadi, dua dunia ini,
emosi dan fakta kadang tidak berjalan seiring. Tetapi dalam kes Zara, setiap keterangan perlu disemak sebab kita bercakap tentang nyawa seorang remaja yang tidak lagi mampu bersuara. Apa yang kita cari bukan siapa yang betul semata, tapi kebenaran sebenar agar keadilan dapat ditegakkan. Apa pandangan anda tentang percanggahan ini? Adakah saksi ke-17 membawa maklumat penting atau hanya mengulangi apa yang dia dengar? Kongsikan pandangan anda secara berhemah di ruangan komen. Kita bincang dengan akal, bukan dengan emosi. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe supaya lebih ramai faham konteks sebenar kes Zara Khairina ini. Kita bukan mahu menghukum. Kita mahu mencari kebenaran. Semoga Allahyarham Zara ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan semoga keadilan buatnya tidak terhenti separuh jalan. Dalam keterangan itu juga, Shahlan Jufri berkata saksi memberitahu mahkamah bahawa dia pernah membaca diary berwarna hijau gelap milik Zara. Ini satu pengesahan daripada saksi ke-17 yang mana dia kata dia baca diary Zara. Diary Zara ni ada banyak tuan-tuan. Dan salah satunya, kalau mengikut kepada saksi ke-17 ini, salah satunya adalah berwarna hijau gelap. Dan dia baca, dia kata Zara pernah benarkan saksi membaca diary itu dan saksi ini ingat ada membaca tulisan luahan Zara mengenai seorang kawannya. Izinkan saya bertanyalah dengan tujuan untuk dapatkan jawapan. Seingat saya, kalau baru saja saya kongsikan kat tuan-tuan tadi, saksi ke-17 ini dia mengaku yang mana dia ini kawan satu bilik dengan Zara. Dia ini adalah hanya sebatas kawan biasa, bukan kawan rapat. Cuma, ialah soalan saya, macam mana seorang kawan biasa dibenarkan dan diizinkan oleh Allahyarham Zara Khairina untuk membaca diary milik Zara sendirilah. Membaca tulisan Zara. Itu pada saya tu satu kemusykilan lah, kan? Saya tak pasti tuan-tuan fikir macam mana, tapi kalau saya fikir saya lah. Saya fikir saya tak izin, saya tak benar orang baca diary saya. Kan? Itu kemusykilan lah kat situ. Tak apalah. Kalau dia kata macam gitu kat mahkamah, tak apa. Nanti hakim tu akan menilai lah kenyataan dia kan. Keterangan dia. Okey, dia kata dia baca tulisan yang mana tulisan itu seolah-olah luahan hati Zara mengenai seorang kawan Zara sendirilah. Dan saksi ini juga mengesahkan mengetahui terdapat beberapa pelajar pernah membuat barcode di sekolah. Okey. Maksudnya tuan-tuan, selain daripada dia bercerita tentang keadaan Zara, dia cerita tentang kat mana dia malam itu, malam kejadian 15 Julai tu, dia juga cerita tentang diary Zara, dia juga ada bagi tahu tentang barcode. Barcode yang mana dia kata ada beberapa pelajar memang pernah buat torehan tangan di lengan di sekolah dia ni lah. Okey. Saya fikir tentang barcode ni nanti saya nak kongsikan lanjutan dia dan saya nak bandingkan dengan kenyataan yang datang daripada saksi jugalah. Okey. Jelas tuan-tuan, saksi ke-17 ini kalau ikut daripada Shahlan Jufri punya statement petang tadi, jelas ke tidak? Kalau jelas, komen jelas. Peguam Datuk Ramsing yang mewakili seorang kanak-kanak dalam kes buli Allahyarham Zara Khairina berkongsi keterangan saksi kanak-kanak ke-17 yang mana dia berkata dia ni maksudnya merujuk kepada saksi ke-17 tu lah. Saksi ke-17 ini kalau menurut cerita Ramsing dia pernah tengok bekas torehan dekat sini menyerupai parut barcode pada lengan Allahyarham Zara ketika mana mereka berdua berada di tandas asrama. Saksi ni dia pernah claim dia duduk dalam toilet secara berdua dengan Allahyarham Zara
Dan dia kata dia tengok sendiri dengan mata kepala dia, Zara ini ada parut torehan barcode dekat lengan dia lah. Saksi ini bagi tahu banyak juga. Bila ditanya tentang banyak ke tidak, kesan parut barcode kat tangan Zara tu, dia kata banyak juga. Garis-garis banyak jugalah, katanya kepada pemberita hari inilah. Ramsing berkata saksi berkenaan juga mengesahkan pernah membaca diary milik Zara dengan kebenaran mangsa. Namun, kandungan diary itu lebih banyak dikaitkan dengan saksi lain yang akan beri keterangan kemudian. Pelajar Form 1 yang duduk satu dom dengan Zara. Izinkan saya berkongsi dengan tuan-tuan satu laporan yang bertarikh 3 September 2025 yang mana merupakan saksi yang pertama seingat saya ialah Dr. Jessie Hugh. Usia 58 tahun. Dr. Jessie Hugh ni tuan-tuan adalah pakar patologi. Betul. Okey. Pakar patologi ni kenapa penting adalah kerana kita nak tengok ada ke tidak konsistensi dalam keterangan saksi dengan dapatan yang ditemui oleh pakar patologi yang kata dia dah pun buat pemeriksaan pada jasad Allahyarham Zara kan. Okey. Kata Jessie Hugh, walaupun mayat telah mengalami peruputan, tisu-tisu kecuali otak masih dalam keadaan agak baik, membolehkan pemeriksaan bedah siasat luaran dan dalaman serta pendokumentasian kecederaan dijalankan. Itu kata dia. Seterusnya, ini penting bahagian bawah lengan kiri. Okey, ni lengan kiri. Pergelangan tangan kiri serta jari kelima kiri mengalami lebam dengan kecacatan pada lengan bawah, dan pergelangan tangan kiri akibat patah tulang radius distal kiri dan terpaling pada sendi pergelangan tangan. Okey, macam inilah seolah-olahnya. Kalau ikut kepada laporan daripada Dr. Jessie Hugh, pakar patologi yang merupakan saksi pertama ini, tuan-tuan ada jumpa tak kesan barcode pada laporan Dr. Jessie Hugh? Mungkin saya terlepas pandang. Mungkin tuan-tuan yang dengar, yang ikuti perkongsian saya yang saya kongsikan ini, ada ataupun tidak. Tuan-tuan boleh sendiri sahkan. Ada ataupun tidak laporan saintifik, laporan forensik yang mengatakan bahawa Zara ada kesan parut barcode pada lengan dia. Bagi saya tak jumpa lah. Dan yang paling ialah ada keterangan dia yang saya fikir munasabah, signifikan. Ada juga yang saya fikir itu keterangan yang menimbulkan tanda tanya lah kat saya. Salah satunya yang torehan tangan tadi. Satu. Yang keduanya saya jadi timbul tanda tanya pada keizinan Allahyarham Zara yang bagi tahu saksi ke-17 ini dibenarkan untuk membaca diary Zara itu kan. Itu saya jadi wujud tanda tanya lah sebab saksi ke-17 ni dia mengaku dekat mahkamah yang mana dia ini bukan kawan rapat Zara. Dia ini adalah hanya rakan satu dom. Tuan-tuan, ada dalam ni alumni asrama ke? Ada alumni asrama ke dalam ni? Alumni asrama, kalau tuan-tuan rapat dengan, kalau tuan-tuan ada kawan satu dom, tuan-tuan benarkan ataupun tidak kawan-kawan satu dom tuan-tuan baca diary tuan-tuan? Bukan kawan rapat, kawan saja, kawan satu dom. Ini alumni asrama ramai ni. Ada yang kata ada. Tak rapat tapi izin kongsi apa? Kongsi diary. Yalah kalau saya tengok kat sekolah saya dulu, usahkan kongsi diary. Kongsi biskut mancis pun bising kan. Allahu Akbar. Dulu kalau kawan dia tu rembat biskut mancis dia, biskut mancis ingat kan? Biskut apa lagi? Bising tuan-tuan. Itu tak kira lagi rembat Maggi.
jarang lah. Bagi saya jarang lah. BFF pun tak bagi. Kecuali orang tu curi-curi tengok lah kan. Tapi yelah, betul lah kata. Itu persoalan yang saya fikir munasabah untuk ditimbulkan, iaitu macam mana dia sebagai seorang kawan rapat boleh untuk baca diary Allahyarham Zahra, satu hal. Dia sendiri mengaku dia tak rapat dengan Zahra. Yang kedua, dia bagi tahu kata Zahra tunjuk kat dia sendiri barcode itu bukan satu tapi banyak dekat lengan Zahra. Bukan hanya itu, Zahra tunjuk ketika mana dia berdua-duaan dengan Zahra di dalam toilet. Tanpa saya tuduh. Cuma kalau diizinkan untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan, saksi ke-15 ada bagi tahu perkara itulah. Beberapa orang pelajar junior yang mewakafkan diri mereka minta keizinan daripada saksi ke-15 untuk menyelongkar loker dan juga beg Zahra. Nak cari barang curi yang dikatakan dan dikaitkan dengan Allahyarham Zahra yang mencuri itu. Kan? Dan kebetulannya saksi ke-17 ini pelajar tingkatan 1. Bukan 15. Cuba betulkan. UA. Nak cari badge bendera tu. Betul. Itu saksi ke berapa? Saksi ke-15 ataupun saksi ke-14? Cuba betulkanlah kalau saya silap. Saksi 14.